Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita salah satu daripada amal yang disabitkan dengan ilmu pengetahuan yang kembali melunakkan hati kita, membersihkan jiwa kita dan mengembalikan pemikiran kita pada haknya, dan tidak lain melainkan berkaitan dengan keimanan kita kepada akhirat. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan ingat akan akhirat, seperti mana memperbanyakkan juga mengingati mati, seperti mana juga memperbanyakkan membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan lebih 1000 ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berkisar berkaitan dengan akhirnya dunia sehingga hari pengadilan di akhirat. Oleh kerana itu, seutama-utama ilmu yang perlu kita pelajari dan menjadi fardu ain buat kita adalah berkaitan dengan keimanan tentang dunia ini pasti berakhir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda akhirnya sehingga datangnya kiamat. Hanya saja Rasulullah tidak bercerita kepada kita bila dia akan berlaku, iaitulah kiamat, kerana tidak ada siapa pun yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Kiamat itu tidak boleh dinafikan tentang kedatangannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan bahawasanya kiamat itu dah termasuk sesuatu yang telah disembunyikan oleh Allah ketibaannya, tetapi tidak disembunyikan oleh Allah tentang asyrah, tanda-tanda kedatangannya, yang disebut sebagai asyratus sa'ah. Jadi di sudah aqidatul Islam kita hendaklah ketahui bahawasanya dunia pasti akan berakhir, sehingga dunia akan mengalami akhir usianya. Disebabkan dunia juga diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, sehingga hadis ni daripada saya belajar dulu usia 16-17 tahun dulu. Dalam satu riwayat disebutkan bahawasanya ada seorang malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyebut la ilaha illallah. Dia sebut la ilaha illallah hanya saja satu kali dalam semua hidupnya, sehingga sampai kepada lafaz illallah waqaf, dia berhenti, maka kiamat. Hanya saja kita tidak tahu malaikat itu dah sampai ke huruf yang mana, kalimah yang mana. Sekali dia sebut, Allah cipta malaikat itu hanya menyebut kalimah la ilaha illallah, sehingga illallah dia waqaf, kiamat alam dia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada disebut dalam riwayat Tanbihul Ghafilin. Jadi beriman bahawasanya dunia ini berakhir adalah wajib. Bahkan ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kafir barang siapa tak percaya dunia akan berakhir. Kafir. Mengapa agaknya? Disebabkan tertibnya tentang akhirat itu adalah tertib tentang akhirnya alam, dan disebut sebagai hari akhirat, hari di akhir. Dan hari yang akhir ini yang dikaitkan hari pengadilan tidak akan berlaku sehinggalah Allah memusnahkan dulu dunia ini, dibinasakannya.
Itu yang disebut dia kiamatkannya. Jadi oleh kerana itu wajib bagi kita beriman dunia pasti sampai pada akhirnya. Hanya saja di sudah akidah Islam kembali pada Allah, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memungkiri janji dia. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dia akan akhirkan usia alam ini, maksudnya adalah alam dunia, maka pasti berakhir. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janji. Makna janji dia untuk mengakhirkan usia alam ini. Walaupun begitu, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengakhirkan usia alam ini sifat harus pada Allah. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala buat satu ketetapan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak wajib atas diri dia untuk mengikut ketetapan itu. Tapi Allah bagi tahu kepada kita segala yang ditetapkan oleh Allah pasti berlaku. Hanya sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengubahnya, pasti juga berlaku perubahan. Tetapi bila Allah menetapkannya, pasti tidak berlaku perubahan. Gitu. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah Subhanahu Wa Taala mengubah apa yang dia kehendaki, dan dia mengkehendaki juga wa yuthbit, menetapkan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita, dia menetapkan kiamat itu al-haq, pasti berlaku, pasti berlaku. La raiba fiha, tidak ada keraguan lagi tentang kedatangan hari kiamat. Jadi hari kiamat juga disebut oleh ulama aqidatul Islam sebagai hari pengadilan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala dah akhirkan usia alam ini. Dunia dia tidak ada operasi dia. Dunia dah tak ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bahkan alam semesta ini dilenyapkan oleh Allah, kecuali mana-mana makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan dengan baqa' al-aradi. Begitu dia sudut nama aqidatul Islam. Allah Subhanahu Wa Taala baqa' hakiki. Hakikat pada Allah kekal. Tapi dia cipta makhluk, dia kekalkan syurga, dia kekalkan neraka, dia kekalkan arash, dia kekalkan suratul muntaha, dia kekalkan akan berapa malaikat, dia kekalkan ahli syurga, dia kekalkan ruh, dia kekalkan nikmat di dalam syurga, dia kekalkan juga siksaan dalam neraka. Itu nama baqa' al-aradi. Dia menatang al-arad, sebab yang menetapkannya Allah. Selain daripada itu, faniyah, dibinasakan oleh Allah, sehingga tidak ada orang ahli syurga pun akan mohon, ya Allah, kembalikanlah aku duduk di atas dunia sebab aku nak rasa jadi raja. Dulu tidak ada. Dan ahli syurga semua akan menjadi raja dalam syurga. Diberinya mahkota. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi akhirat hanya ada dua tempat saja, iaitu syurga dan juga neraka. Dan tidak ada tempat-tempat yang lain yang akan dituju oleh manusia. Hanya sahaja dalam Quran, begitu juga melalui sunnati Rasulullah, yang kita berpegang dengan hadis-hadis sahih di sudah aqidatul Islam, termasuk hadis sahih yang mutawatir kerana berkaitan dengan akidah. Ulama akidah di sunnah wal jamaah apabila mengambil dalil di sudah hadis berkaitan dengan akidah, mereka berpegang dengan hadis sahih yang mutawatir. Apa maksud mutawatir? Riwayat yang ramai, yang banyak, dan mustahil adanya kekeliruan, mustahil adanya keraguan dalam periwayatan itu. Itu yang dipegang oleh ulama kita. Dan kita tidak berpegang dengan periwayatan yang muskil, periwayatan yang ahad, seorang saja sebut, seorang saja cakap. Tak, kita berpegang seperti mana riwayat Quran yang mutawatir, yang tidak ada lagi kesalahan ataupun kelemahan dalam periwayatan itu. Kita tak berpegang dengan Quran yang riwayat yang tidak sahih, apatah lagi syaz, iaitu yang ganjil bacaannya. Jadi berkewajipan bagi kita sekali seumur hidup untuk mengetahui asyratus sa'ah, tanda-tanda datangnya kiamat, sehingga Allah bawa kita pada akhirat.
Antaranya yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, salah satu tanda dunia ini dah sampai pada akhirnya adalah apabila umat manusia, umat terakhir, kita adalah umat yang ke-70, umat Rasulullah umat 70, tidak ada 71, dan telah berakhir 69 umat sebelum ini. Jadi umat 70 itu ada sahih riwayat Imam Al-Hakim. Lalu kata Rasulullah, ciri-ciri akhir zaman, alam ini berakhir tak kala mana umat manusia semakin jauh daripada kebijaksanaan yang hakiki, kebijaksanaan yang sejati. Apa maksudnya? Manusia ini Allah Subhanahu wa taala lahirkan dia ala fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, ala al-millah fitratallahi allati fataranna sa'alaiha. Fitratallahi allati fataranna sa'alaiha. An-nas makna menunjukkan semua manusia ada fitrah. Fitrahnya Allah Subhanahu wa taala saja Tuhan dia. Dia lahir Allah Tuhan dia. Dia tak kenal Tuhan selain pada Allah. Lalu bagaimana dia boleh kenal selain pada Allah? Ada Tuhan lagi. Lalu kata Rasul, siapa yang didik dia? Siapa yang bagi tahu dia ada Tuhan selain pada Allah? Dia bagi tahu. Jadi manusia akan dah lari pada kebijaksanaan yang hakiki, yang sejati. Tinggal orang yang bijak sedikit. Yang bijak ni orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang mendominasi, makna yang menguasai sampai kepada pemerintahan dalam dunia ini, dan mereka akan mengakui mereka itu adalah orang yang bijak dalam banyak serba-serbi dan cabang-cabang kebijaksanaan. Hakikatnya jauh daripada fitrah, jauh daripada kebijaksanaan yang sejati. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan orang-orang yang jahil ini, yang mengaku bijak ini, yang diangkat sebagai penguasa, bahkan sampai pada negara, pada negeri, bahkan sampai pada pemimpin perang. Seperti mana dalam hadis Rasulullah, Nabi kata akhir zaman yang memimpin peperangan adalah orang-orang yang telah keluar pada Islam tapi mengaku Islam. Siapa yang mereka bunuh? Orang Islam. Khawarij, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalbun finnar, itu anjing api neraka, kata Nabi. Hati mereka dah keluar iman, dah tak ada iman, mana tak ada Islam. Tapi bila mereka bergerak berperang, la ilaha illallah, dia memerangi kita yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka juga mengatakan kita kafir, kita sesat, kita kufur. Seperti mana kita waktu hari Jumaat semalam, tajuk khutbah berkaitan dengan itu, ekstrim. Apa maksudnya? Sehingga peringkat mereka memandang kita ni dah kafir, ekstremis, kita dah kufur, kita dah keluar Islam. Oh, lalu angkat senjata dia, tembak kepala kita. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bendera dia adalah warna hitam, punya warna la ilaha illallah warna putih. Itu rupanya dalam hadis Rasul ada. Mereka akan bendera mereka, kata Rasul, dengan warna hitam. Rasulullah telah mengkabarkan kepada kita, akan tetapi apa yang perlu kita ketahui, ini asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Saya akan ceritakan juga ada tanda kiamat ni berapa tahun lagi, walaupun Allah saja yang tahu kiamat berlaku bila. Tetapi bila dah zahir adanya Dajjal, dia tidak sampai 100 tahun lagi kiamat. Kalau dah zahirnya Dajjal, sebab Dajjal ni dia di atas dunia, bila dia dah zahir, betul-betul nampak dia 40 tahun. Turun Nabi Isa pun 40 tahun. Wafat Nabi Isa, usia orang beriman tinggal 7 tahun.
Lepas tu dah tak ada orang beriman. Bila tak ada orang beriman, yang tinggal orang kafir, maka datang kiamat. Itu asyratus sa'ah. Tak sampai 50 tahun boleh kalau dikira. Cuma kita tidak tahu adakah Dajjal telah zahir seperti mana yang disebut Nabi. Apatah lagi adakah Nabi Isa telah turun sekarang ini? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau dia telah turun, dia mencari Dajjal, maka perjalanan 40 tahun tu dah berlangsung. Hanya kita tak tahu Dajjal bila ada, bila dia lahir. Begitu juga Nabi Isa dah berapa lama dia turun. Wallahu a'lam. Oleh kerana itulah Rasulullah mengajar kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita serahkan saja perkara ini kepada Allah. Hanya minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada min fitnati masih dajjal, daripada fitnah dajjal. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat adalah berkaitan dengan yang memimpin negara, negeri, wilayah, daerah yang mana dia memimpin secara zalim dengan kuasa yang dia ada. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang tak berdosa lalu dizalimi. Orang yang tak buat salah diada-adakan salahnya. Orang yang memang salah dibuang kesalahannya. Akhirnya orang yang hidup dalam keadaan yang menzalimi lebih tenang berbanding orang yang dizalimi. Kita orang yang mana tak buat salah, kita tak menzalimi orang, tapi ada pihak menzalimi kita, dia hidup senang, kita hidup tidak tenang. Itu tanda asyratus sa'ah, menyebabkan kita kena bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang buat baik, dia sedekah, dia menderma, dianggap sebagai orang jahat. Sebaliknya orang yang kedukun, oh itu orang yang bagus, orang yang buat baik. Lalu didalilkan dia berhati-hati dalam menyumbang dan menderma. Itu dalil dia. Jangan bagi pihak ni, jangan bagi yayasan ni, jangan bagi sekolah ni, itu semua tak betul. Dia berdalilkan dengan itu. Lebih berhati-hati. Padahal sebenarnya kita ada keikhlasan, kita buat kerja yang betul, lalu ditahannya. Berapa banyaknya program-program agama yang baik-baik ditahan. Seorang ulama dah yang ada ilmunya, yang hebat, tetap ditahan, tak boleh nak berbicara, tak boleh nak cakap. Lain ustaz-ustaz kecil memang betul lah, nak kena tengok siapa je. Tapi kalau ulama tu dia memang masyhur, terkenal, ditahan dia. Nanti dulu tak boleh masuk nak kuliah sini. Itu juga asyratus sa'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seruan-seruan agama ditahan, seruan-seruan bukan agama dipersilakan, itu dipersilakan. Dan itu asyratus sa'ah. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila anak-anak dah mula melawan akan orang tuanya, anak-anak telah mula melawan akan orang tuanya, begitu juga penawar itu dianggapnya racun, lalu diganti racun sebagai penawar. Orang menghabiskan duit yang banyak untuk mencari penawar, akhirnya rupanya yang dijumpai adalah racun. Itu taktik akhir zaman, taktik akhir zaman. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembunuhan, penculikan, pencurian itu biasa. Laki-laki berpakaian seperti mana orang perempuan, orang perempuan pun berpakaian seperti mana laki-laki. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Salah satu tanda asyratus sa'ah, pemimpin umat, disebut kepala umat, orang yang ada kuasa untuk memimpin, akan memimpin dengan cara menyesatkan, sehingga rasa cinta, rasa kasih kepada agama akan hilang, sehingga berubah mencintai agama selain daripada Islam. Seorang pemimpin mengunggulkan agama selain daripada Islam, sehingga orang pun tertarik dengan agama itu selain daripada Islam. Jadi itu adalah pemimpin yang menyesatkan. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam hanya menjadi satu nama. Al-Quran hanya tinggal sebagai satu tulisan di atas mushaf ataupun kertas kata ataupun menjadinya perhiasan. Sekadar itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal dia mari. Dia lahir di Khurasan, kata Nabi. Khurasan itu hari ini adalah di Iran. 70,000 orang Yahudi Isfahan akan bergabung dengan Dajjal. Isfahan di mana? Di Parsi juga, hari ini Iran. Sebahagian ulama menyatakan bahawa Isfahan itu hari ini Afghanistan. Wallahu a'lam. Sebab Afghanistan tu sendiri dia ada orang yang berbicara dengan lidah Parsi. Dia bukan Arabi, dia Parsi. Wallahu a'lam, tapi Rasulullah kata begitu. Dajjal ini dia datang last usia dunia, 40 tahun je. Tapi walaupun 40 tahun kata Rasul, lama satu hari dia datang, dia buatlah program-programnya, aktivitinya seperti mana boleh berjalan setahun. Apa maksudnya di sini? Luar biasa juga fitnah Dajjal. Dia datang sehari, orang boleh pegang apa yang dia bawa setahun. Program dia pendek je, dia cakap pun pendek je. Orang pakai guna setahun. Itu takwilan daripada Rasulullah SAW. Kemudian pula kata Rasulullah itu kalau dikaitkan hari pertama dia bawa fitnah, hari yang kedua kata Rasulullah fitnahnya berlangsung selama 1 bulan, hari yang ketiga pula fitnahnya sampai ke 1 minggu. Kemudian tinggallah 37 hari yang mana dikaitkan 40 tahun itu ibarat sehari je. Sehari ibaratnya setahun. Maknanya 40 tahun yang dikaitkan seperti mana 40 hari saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 hari tapi terasa programnya 40 tahun berlangsung. Ini adalah satu perkabaran Rasulullah yang sangat halus sebenarnya. Bukan mudah untuk difahami. Adakah Dajjal itu 40 tahun dia berada? Rasa begitu. Tapi program dia berjalan 40 hari dia rancangan dia. Bukan mudah nak faham mengakal gitu. Tapi itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila program dia dah rancak, aktiviti dia dah nak sampai ke puncak, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Isa ibni Maryam. Bukan Nabi, bukan Rasul. Isa ibn Maryam. Dia umat Rasulullah. Dia bukan Kristian, dia bukan Nasrani, dia bukan Yahudi, dia bukan Bani Israel. Dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kitab Allah Al-Quran. Hanya pernah jadi Nabi, jadi Rasul. Tapi bila dia turun akhir zaman, bukan sebagai Nabi Rasul. Habis dia sebagai apa? Umat Rasulullah. Apa maksud Rasulullah? Kalau sembahyang dia tak mau jadi imam, dia kata kita lebih layak. Tapi dia adalah seorang disebut Ruh Allah dan Rasul Ulul Azmi dulu, layak dia jadi imam. Lalu dia pun bangun jadi imam. Isa ibn Maryam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu turunnya Isa, yakni daripada langit dia turun. Sebab Allah pun mengangkatnya pergi ke langit. Nabi pernah jumpa Isa langit kedua bersama Nabi Yahya.
Bila dia turun, dia bergabung dengan tenteranya Al-Mahdi. Tetapi hendaklah kita ketahui, tentera Al-Mahdi bukan seperti mana tentera hari ini. Tak. Bukan seperti mana tentera Al-Qassam ke. Mana-mana tentera Islam, mana-mana negara Islam sekalipun. Tidak. Tentera Al-Mahdi luar biasa. Jumlah tidak ramai, tapi ketakwaan, keimanan mereka macam para Nabi Bani Israel dulu. Semua adalah para wali tentera-tentera dia. Dia tak sama seperti mana tentera yang kita faham, termasuklah Al-Qassam sendiri dekat Palestin tu. Tidak sama sekali. Jauh lebih hebat. Mengapa agaknya? Sebab orang kalau tengoknya tentera Al-Qassam tengok, tapi kalau orang tengok tentera Imam Mahdi, orang tak berani nak cakap apa dah. Orang tengok Taliban di Afghanistan, tengok, oh, dengan senapang besar dia, serban besar dia, orang pun besar-besar, tak cakap apa dah. Tapi dia bukan tentera Imam Mahdi, dia tentera biasa juga. Tentera Imam Mahdi, kita orang Islam yang melihatnya akan berzikrullah, sebab dia Al-Mahdi. Apa maksud Al-Mahdi? Bila kita tengok saja tentera ni, kita mengingati Allah, mencintai Islam dan mencintai dia. Hadis Rasulullah SAW, tanda-tandanya Al-Mahdi adalah seluruh orang yang berada di atas muka bumi, sama ada Islam ataupun tidak, melihatnya akan cinta kepada dia. Apa maksudnya? Dia datang bukan nak membunuh orang, memerangi manusia, tapi memerangi kekufuran dan juga kezaliman manusia. Tak berani orang bila datangnya tentera Al-Mahdi. Dan Rasulullah SAW menyatakan, dia daripada ahli keluargaku, ahli bait Rasul, daripada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi SAW. Dan Nabi menyatakan yang membunuh Dajjal adalah Isa. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Isa? Disebabkan Dajjal telah ada pada zaman dia. Dajjal dah berlangsung lama. Waktu Rasulullah SAW diutus, cerita Dajjal ni dah ada kat Nabi. Tamim Ad-Dari, salah satu sahabat Rasulullah, dia dulu adalah Nasrani, antara Nasrani yang paling pintar, bijak sana. Lalu sampai ke Madinah, dia tengok Nabi, dia masuk Islam. Cahaya daripada Nabi. Cahaya tu ada cerita dalam kitab dia. Ini Nabi terakhir, dia masuk Islam. Dia ceritalah pengalamannya. Ya Rasul, dalam satu pelayaran, aku sampai ke sebuah pulau. Aku tengok makhluk di pulau tersebut sangat-sangat luar biasa. Aku tak tahu mana bahagian muka, mana bahagian kepala belakang. Tak tahu, sama je. Jasasa, itu ada sahih. Mana jenis orang atau jenis makhluk yang tak tahu jenis apa di sebuah pulau. Oh, tapi dia orang ni ataupun jenis makhluk ni bukan nak buat jahat, kata Tamim Ad-Dari, tapi mereka memanggil kami lalu membawa kami ke suatu tempat seperti mana suatu gua yang besar. Lalu aku masuk ke dalamnya. Lalu aku melihat seorang yang sungguh besar, ya Rasul, terikat dengan rantai besi. Lalu kami berdialog, antaranya adalah, adakah kamu mengetahui bahawasanya seorang Nabi Ahmad itu telah diutus? Ya, aku mendengar bahawasanya ada seorang yang bernama Ahmad. Sebab Nasrani itu biasa Nabi Muhammad panggil Ahmad. Adakah dia Nabi Arab? Ya. Ya, aku mendengarnya begitu. Lalu banyaklah ceritanya. Ini ringkasan. Lalu Tamim Ad-Dari cerita ke Rasul. Tamim Ad-Dari inilah antara yang sahabat buat mimbar Rasul. Dia pandai bertukang. Rasulullah ni atas mimbar, Nabi berkhutbah. Nabi membenarkan kisah Tamim Ad-Dari. Dajjal di sana masih terikat dengan rantai besi. Rasulullah membenarkannya. Apa maksudnya di sini? Dajjal itu dah ada pada zaman Rasul, cuma kita nak menakwilkan, memperhalusi dengan akal kita sangat-sangat susah.
Mengapa? Sebab urusan Dajjal, perjalanan Dajjal tak boleh disamakan perjalanan hari-hari berlangsung pada hari ini. Termasuklah Imam Mahdi, termasuklah juga Nabi Isa yang turun. Mengapa agaknya? Sebab ini asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah tidak ada dalamnya pada otak manusia. Dia jauh lebih hebat. Seperti mana cerita kiamat tak ada dalam kepala otak manusia, sebab ceritanya luar biasa. Sungguh-sungguh menggerunkan kalau kiamat daripada Allah. Tapi manusia boleh membayangkan, tidak ada apa. Bayangan manusia tidak boleh memecahkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah akan Isa sehingga dia yang membunuh Dajjal. Bila Dajjal dah mati, fitnah dunia mati semua. Kata ulama, kaedahnya begini, selagi mana ada iblis, sebab dia pengasas kesyirikan, maka kesyirikan tak pernah terpadam. Selagi mana ada syaitan yang membantu manusia untuk jadi syirik, kesyirikan tidak akan pernah terpadam, sehingga mati semua. Begitu juga Dajjal, fitnah Dajjal tidak akan terpadam selagi mana dia hidup. Tapi bilanya fitnah Dajjal itu tidak ada, maknanya dia dah mati, dibunuhnya Isa. Dalam hadis sahih Nabi kata Isa pun tombak dia kena dekat antara dua kening dia. Tak boleh dibayangkan, walaupun satu riwayat kata kena pada dadanya. Apapun dia matilah. Dekat mana? Di tanahnya Palestin yang dipegang oleh Israel hari ini. Dia pun ada tentera 70,000 pada tentera. Semuanya jadi takut kerana Al-Mahdi dan Isa. Tak berani. Bahkan sebagian ulama kata kalau dibunuh sekalipun jumlah 70,000 tu saja. Tak dibunuh orang-orang lain, jumlah 70,000 tu saja yang berpakat dengan Dajjal. Akhirnya Dajjal pun mati, dibunuh Isa. Bila Dajjal dah dibunuh, fitnah dunia mati. Bila fitnah Dajjal pun dah tak ada, mati bersama dia, maka dunia ini, kata Rasul, menjadi damai, adil, harmoni. Sehinggalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu menternaknya kambing, ada anak-anak kambing, ke ujung tu ada serigala, dia tak menekamnya kerana keadilan pada zaman tersebut. Tak berani. Mengapa agaknya? Kerana bumi telah diberi barakah oleh Allah sehingga serigala ada makanannya. Tak perlu nak ganggu kawan-kawannya akan kambing lagi. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah, perubahan pada asyratus sa'ah nanti adalah bila datang kedamaian, bila datang kedamaian, keamanan, semua manusia hidup dalam keadaan tenang saja. Mengapa? Tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi askar-askar yang mahu berperang antara satu sama lain. Tak dengar lagi tenaga nuklear, tak dengar lagi Rusia itu ada kekuasaan dengan senjatanya, itu Koreanya, itu Cinanya, semua dah terbenam, dah duduk diam-diam. Setelah bangun Islam, tak berani, sehingga mereka mencintai Islam melebihi mereka sendiri. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh penduduk bumi melihatnya akan Isa, melihatnya Mahdi, semua jatuh cinta. Hanya dikhilafkan oleh ulama, bila dah cinta tentu mereka nak jadi Islam. Itu khilaf. Sebab ada ulama kata selagi mana Isa masih ada, pintu taubat telah tertutup 40 tahun daripada sahabat Rasul. Itu ada ayat Quran. Sehingga dalam Quran pun, dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala ada cerita bahawasanya mereka tidak akan mati, Yahudi Nasrani, mereka akan beriman kepadanya, Isa. Padahal kena beriman kepada Muhammad, bukan pada Isa. Satu.
tafsiran. Tafsiran yang kedua, tidak matinya Isa, mereka Yahudi Nasrani nak beriman. Ini lebih umum, maknanya nak beriman dengan Rasulullah. Tapi kata ulama, Allah telah tutup pintu taubat. Itu tanda asyratus sa'ah. Tapi kemudian Allah nak buka balik pintu taubat, wallahu a'lam. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada waktu malam orang akan lebih tenang, sebab malam yang barakah dia akan menjadi panjang. Setiap malam kita akan merasai waktu malam tu panjang, kata Nabi. Sehinggalah seseorang yang beristirahat benar-benar merasai tenang dalam istirahatnya. Tidak seperti mana sebelum, baru letak kepala kat bantal, jaga-jaga pukul 6 dah. Badan ni tak terasa lagi hilang penatnya. Pada tidur awal dah tu. Cepatnya masa berlalu. Mimpi tak ada, gelap je. Bangun-bangun, oh sakit sana, sakit sini. Tapi kata Rasulullah, bila saja bumi ni tenang, turunnya barakah sana sini, kata Rasulullah, orang akan hidup lena. Malam dengan rehat yang lena, kata Rasul. Dan malam dipanjangkan oleh Allah, masa kembali jadi panjang. Sekarang ni kata Rasulullah, masanya jadi pendek. Tetapi apabilanya telah tidak ada lagi Mahdi, tidak lagi Isa, tidak lagi ada orang Islam, akhir-akhir semakin lajulah masa itu. Bahkan kita sebelum turunnya Isa alaihi wasallam, masa pun jadi laju. Tapi bila dia dah turun, masa distabilkan kembali, ditenangkan oleh Allah. Sebab Allah yang menggerakkan matahari dan juga bulan. Yang terbitkannya, yang terbenamkan matahari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kata Rasul, jiwa yang takut adalah jiwa yang masih kafir. Kita mengetahui salah satu tanda kiamat adalah apabila matahari ini terbit arah timur, tapi hari itu dia terbit arah barat, tempat dia terbenam. Tapi kata Rasulullah, orang Islam yang beriman masih tenang dengan peristiwa itu. Orang kafir dah huru-hara. Mengapa agaknya? Untuk membezakan Islam dan kafir. Bagaimana keadaan matahari terbit terbenam sekalipun, bagi orang yang beriman tenang saja. Mereka akan solat juga pada waktunya. Tapi yang tidak tenang adalah orang kafir pada ketika itu. Mengapa agaknya? Tenang dan tidak tenang, untuk membezakan. Inilah orang yang beriman, tenang saja walaupun matahari dah terbit pada tempat dia terbenam. Bagi orang kafir tidak tenang, mencari jalan. Dunia dah berubah kerana kekafiran mereka, tapi tidak berubah kerana keimanan kita. Tuhan kita tetap Allah. Walaupun banyaknya ujian, kita tidak pernah syirik kepada Allah. Tetap kita sujud kepada Allah 5 kali sehari semalam. Jadi huru-haranya siapa? Nabi kata kepada orang yang tak beriman. Jadi mana-mana kawasan, mana-mana negara, wilayah, negeri, di situ bertempatnya orang kafir, hidup mereka huru-hara. Yang ada iman, maka hidup mereka tenang. Mengapa agaknya? Kerana keimanan membawa kepada ketenangan. Islam membawa kepada keselamatan. Inilah sebahagian daripada tazkirah kita. Tidak lain melainkan agar kita mengetahui bahawasanya perkara ini dah masuk pada hal ehwal iman yang wajib untuk kita ketahui, walaupun kita mendengarnya sekali semua itu, kerana dia sampai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.